Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atsmim bil khair. Amma ba'd. Keinginan Umar Al-Faruq dikuburkan di samping baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu an diberi gelaran dengan Al-Faruq. Maknanya yang membezakan hak dan batil. Jadi tentang perjuangan, pemikiran, tindak tanduk yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia sangat-sangat jelas di dalam sesuatu pendirian. Bila melihat di antara dua keadaan, antara hak dan batil, dia memilih akan hak, yakni kebenaran. Di antara sebab dia diberi gelaran Al-Faruq kerana dia membezakan hak dan batil ni di dalam keadaan sebelum dia masuk Islam, yakni di zaman jahiliyah. Masa tu dia tak tahu apa tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi setelah dia nampak jelas terang Islam yang dibawa, petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, dia meninggalkan kebatilan. Dia terus memilih akan hak, kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Jadi di dalam hadis yang kita akan baca ini, Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia ingin apabila dia meninggal dunia dikebumikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya, daripada masa hidup sampai ke mati cinta kepada Rasulullah. Maknanya kecintaan kepada Rasulullah ni tidak pernah pudar, hilang atau pelenjak di dalam hati dia. Sampai dekat nak mati pun nak bersama dengan Rasulullah. Rasulullah wafat dulu sebelum daripada beliau. Dia wafat ni ketika dia jadi khalifah. Setelah Rasulullah wafat, dilantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, khalifah yang pertama. Lepas Sayyidina Abu Bakar pula meninggal dunia, dilantik Sayyidina Umar. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang bai'ah Sayyidina Uthman. Dalam bab tu, dalam tajuk itulah yang menceritakan di saat kematian Sayyidina Umar di penghujung usia dia, setelah dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini tikam dia. Hasil daripada tikaman Abu Lu'lu'ah ini membawa kepada kematian Sayyidina Umar. Dia tikam dengan tombak beracun. Dia hidup beberapa hari, dia sakit teruk, sakit tenat, sehingga membawa kepada kematian beliau. Jadi ketika dia sangat-sangat sakit, yang dia rasa tak beberapa hari lagi dia akan meninggal dunia, dia pun perintahkan kepada anak dia Abdullah bin Umar supaya pergi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Minta izin kepada Aisyah supaya bila dia meninggal dunia, jasad dia dikebumikan di sisi dua sahabat dia. Sahabat pertama Rasulullah, sahabat kedua Sayyidina Abu Bakar. Jadi cintanya kepada Rasulullah ni daripada hidup sampai ke mati. Seterusnya kita saksikan pula pencinta sejati lain, iaitu Umar Al-Khattab. Semoga Allah meridai beliau. Ketika beliau hendak meninggal dunia yang sementara ini, dunia sementara, akhirat kekal abadi, menuju ke alam kekal abadi, perkara yang amat penting bagi beliau adalah dikuburkan bersebelahan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Maimun bahawa Umar Al-Khattab berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, pergilah jumpa Ummul Mukminin Aisyah dan kata kepadanya, Umar mengirim salam kepadamu. Jangan engkau sebut Amirul Mukminin, kerana mulai hari ini aku bukan lagi pemimpin kaum mukminin." Dia kata, kamu pergilah jumpa Aisyah. Dia beritahu kepada siapa?
kepada anak dia. Dia kata intalik ila Aisyah ummil mukminin. Pergilah kamu bertemu dengan Aisyah. Aisyah ini dianggap sebagai ummul mukminin, ibu kepada sekalian orang yang beriman. Jadi kita tengok darjat kedudukan martabat isteri-isteri Nabi ni sangat hebat. Dianggap ibu kepada siapa-siapa yang beriman. Isteri Nabi semua dianggap sebagai ibu. Dengan ibu sendiri boleh kahwin tak? Tak boleh kan? Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu kahwin kepada mana-mana isteri Nabi setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allah Taala larang orang yang beriman ini kahwin dengan mana-mana isteri Nabi. Sedangkan bila Nabi wafat, sebahagian isteri dia bukan ada yang masih muda, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kita pergilah kepada Aisyah ummul mukminin. Faqul yaqra'u alai faqul, beritahu kepada dia, yaqra'u alaiki Umarus salama, Umar bagi salam kepada kamu wahai ummul mukminin. Wala taqul amirul mukminin, kamu jangan sebut dah bermula pada hari ini aku sebagai amirul mukminin. Sebab apa? Orang akan lantik khalifah lain, dia nak meninggal dah, sebagai pengganti beliau. Pada hari ini aku tidak layak lagi memegang jawatan sebagai amirul mukminin. Gelaran tersebut jangan disebut lagi. Aku bukan khalifah dah, kerana aku nak meninggal dunia. Tengok Saidina Umar, jawatan dia tu dia sendiri sebut, jangan sebut dah sebagai amirul mukminin. Pada hari ini aku bukan amirul mukminin lagi. Jadi orang Islam masa zaman Saidina Abu Bakar tak sebut amirul mukminin. Zaman Saidina Umar lah disebut dengan gelaran amirul mukminin kepada seorang khalifah. Faqul yasta'zinu Umar bin Khattab, kamu beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, Umar bin Khattab minta izin ayyudfana ma'a sahibaihi, supaya dikebumikan bersama dengan dua sahabatnya, Rasulullah dengan Abu Bakar. Fasallama wasta'zana, lalu pergilah Abdullah bin Umar yang merupakan anak kepada Saidina Umar ni, lalu bagi salam kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta izin masuk. Tengok sahabat ni, dia bagi salam minta izin. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Tengok adab. Kita ni nak kena belajar adab sama. Ilmu ni di atas, adab ni di atas daripada ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Tengok Al-Quran ajar adab kepada Nabi dan juga para sahabat. Pergi rumah orang, bagi salam, nak masuk minta izin, bukan terpa masuk terus. Tengok Sayyidina Umar, Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar minta izin. Sebab ayah dia dah ajar tadi. Sebab itu ibu bapa kena ajar anak-anak. Pergi rumah orang, musim-musim raya ni kan, kamu balik cuti ni kan terus masuk rumah orang. Yang biasa ni di rumah taman-taman lah, dia ketuk itu, Assalamualaikum, buka saja terus masuk. Masuk pula, tuan rumah hidang kuih dia kan makan. Dia nak tunggu duit raya. Selagi tak bagi duit raya, dia tak balik. Ini panggil budak-budak. Jadi jangan terus masuk. Quran ajar bagi salam, lepas tu minta izin masuk. Tuan rumah benarkan baru masuk. Dalam ayat yang lain, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau tuan rumah kata balik, balik lah. Mungkin hari tu dia tak bersedia nak terima kita. Dia ada masalah ke, dia sakit ke, dia penat ke, dia ada sesuatu urusan ke, mungkin pada hari tu dia tak bersedia untuk menerima kita sebagai tetamu. Dia kata balik lah, kita kena balik. Tak boleh kata, apa tuan rumah ni, sombong lah. Tak perlu kata macam tu. Sebab Quran ajar macam tu. Bila suruh balik, balik. Jadi hadirin sekalian, Ibnu Umar pun pergilah rumah Aisyah, mengikut arahan ayah dia. Lalu pergi jumpa Aisyah, bagi salam, minta izin. Fa wajadaha qa'idatan tabki. Tiba-tiba dapati Aisyah sedang duduk dalam keadaan menangis. Dia duduk di dalam keadaan menangis. Sebab apa? Amirul Mukminin nak meninggal dunia, khalifah, sahabat suami dia iaitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meninggal dunia. Faqala yaqra'u alayki Umar bin Khattab as-salama. Sayyidina Umar kirim salam kepada kamu wahai ummul mukminin. Wa yasta'zinu an yudfana ma'a sahibai, dan dia minta izin untuk dikebumikan berserta dengan dua orang sahabat dia. Sebab apa nak minta izin? Sebab jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di mana? Bukan tanah perkuburan biasa. Sebab tu dia minta izin. Dikebumikan di mana? Dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Nabi wasiat kalau aku mati besar, di mana aku saja meninggal dunia, di situ dikebumikan aku. Lalu kebetulan meninggal dunia di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan di pangkuan Aisyah. Sebab tu di dalam Sahih Bukhari kita dah belajar, bila setelah Rasulullah wafat, orang duk cerita macam-macam. Duk cerita Rasulullah sebelum wafat dia wasiat kepada Sayyidina Ali sebagai ganti beliau menjadi khalifah. Dan macam-macam riwayat yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat dan juga maklumat, berita-berita sampai kat telinga dia. Rasulullah nak meninggal dunia, Rasulullah sebut gini-gini, wasiat kepada Sayyidina Ali, ummati. Dia kata dia meninggal di atas riba aku. Aku dengar sendiri apa yang dia cakap. Dia tak sebut ummati pun. Dia tak sebut pun wasiat kepada Sayyidina Ali jadi khalifah. Yang ni Syiah duk cerita kan. Ada wasiat. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Kanzul Mutawari yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Sebab Aisyah kata macam tu sebab dia dengar maklumat macam-macam. Rasulullah dah wafat. Orang kata ada hadis. Sekarang ni pun lagi dah banyak. Masa tu orang duk kata Rasulullah ni ada pesan ni, wasiat ni. Aisyah kata, aku tak dengar pun. Dia mati tak ibu aku. Yang dia sebut Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Tak sebut ummati. Tak ada wasiat pun daripada Rasulullah supaya siapa daripada kalangan ahli bait menjadi khalifah. Terserahlah kepada urusan Islam, orang Islam pada ketika itu nak lantik siapa. Tapi Rasulullah dah bagi isyarat. Di antara isyarat yang Rasulullah bagi sebelum dia wafat beberapa hari, dia perintahkan Aisyah radhiyallahu anha pergi panggil Sayyidina Abu Bakar untuk ganti dia menjadi imam. Muru Abu Bakrin bis-salah. Panggillah Abu Bakar untuk jadi imam pengganti aku. Aisyah kata, Abu Bakar, inna Abu Bakrin araqqu quluban. Abu Bakar ni orang yang sangat lembut hati. Dia tak boleh nak sembahyang. Bukan dia tak boleh nak sembahyang ni, dia tak sembahyang. Dia takbir saja Allahu Akbar, dia mesti menangis. Macam mana dia nak meneruskan sembahyang? Dia tak boleh jadi imam, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, pergi suruh dia juga. Akhirnya pujuk Aisyah pergi dah panggil Abu Bakar. Abu Bakar ni kata, selama mana Rasulullah masih hidup, aku tidak layak menjadi imam. Punya segan, punya takut, punya hormat Rasulullah. Tapi Rasulullah hajat juga. Aisyah kata dia berhajat nak panggil ayah supaya jadi imam juga. Daripada hadis ini tuan-tuan, Imam Bukhari meletakkan satu tajuk di dalam sahihnya, Ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Orang alim dan orang yang ada jawatan dalam masyarakat, dia lebih berhak jadi imam. Dia tak letak qori. Imam Bukhari tidak meletakkan qori yang paling layak, yang paling aula, yang perlu didahulukan menjadi imam. Imam Bukhari tengok sebab apa? Hebatnya Imam Bukhari ni, dia faqih. Selain dia dipanggil Amirul Muhaddisin, dari Amir maknanya ketua ulama-ulama hadis ini, di samping dia pakar tentang hadis, dia pakar juga tentang fiqh. Bahkan setiap hadis yang dia tengok tu, dia ada hukum fiqh dia. Dia boleh istinbat hukum. Kalau kita mengiktiraf, mengakui, menghormati kehebatan, keilmuan a'immatul arba'ah, imam yang 4, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi kan, Imam Bukhari tak kurang juga alim tentang fiqh. Orang duk terkenal dia alim tentang apa? Hadis dia. Fiqh pun dia alim. Sebab tu dia tidak berpegang kepada mana-mana mazhab yang 4 ni. Dia tak berpegang kepada mana mazhab. Dia pegang mazhab apa? Mazhab dia sendirilah. Fiqhul Bukhari fi tarajjumihi. Fiqh Imam Bukhari ini ulama-ulama kata berdasarkan kepada turjamatul bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Sangat alim Imam Bukhari ini.
Bukan sahaja keilmuan dia tentang hadis, bahkan tentang ilmu fiqh. Bila dia tengok hadis tu, dia nampak, oi, Rasulullah. Masa tu Ubay bin Ka'ab, seorang qori di zaman Rasulullah. Rasulullah tak lantik dia jadi imam. Semasa Rasulullah sakit tenat sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia tak lantik Ubay bin Ka'ab. Dan beberapa orang lain daripada kalangan sahabat yang merupakan qori. Dia lantik orang faqih, ahlul ilmi wal fadli ahaq bi imamah. Orang yang berilmu dan orang yang mempunyai kedudukan jawatan di dalam masyarakat, dia lebih utama menjadi imam. Jadi hebatnya Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, orang lantik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi minta izin kepada, dia suruh anak dia minta izin kepada Aisyah nak tanam di sisi dua orang sahabat dia, kerana dalam rumah dia. Sebab tu kena minta izin kepada tuan rumah. Kan jenazah tu ada dalam di rumah. Asal-asalnya memang rumah Aisyah lah. Sekarang ni dah rumah tu dah tak ada lah. Maka dibesarkan masjid kan, Masjid Nabawi, maka dirobohlah rumah tu. Jadi dapati Aisyah ni dalam keadaan sedang menangis. Lalu Ibnu Umar kata, ayahku kirim salam. Dia tak kata Amirul Mukminin yaqra'u alaika Umar. Dia tak kata yaqra'u alaiki Umar. Dia tak kata yaqra'u alaiki Amirul Mukminin. Sebab ayah ada pesan, hari ni jangan sebut Amirul Mukminin. Dah aku nak mati dah ni, aku bukan Amirul Mukminin pada hari ini. Jadi dia pun sampailah hajat ayah dia. Dia minta izin supaya nak dikebumikan di sisi dua orang sahabat dia. Faqalat kuntu uriduhu li nafsi. Aku sebenarnya, aku sendiri yang nak dikebumikan di situ kalau aku mati besok. Itu tempat aku. Abu Bakar ayah dia. Lepas tu Rasulullah suami dia. Akulah yang paling layak duduk di situ. Sebenarnya aku inginkan aku dikebumikan berhampiran dengan Rasulullah. Dia dah cerita-cerita lama dah. Ayah dia, Rasulullah suami dia, lepas tu dia. Wala usiranna bihil yawm ala nafsi. Tetapi aku mengutamakan Sayyidina Umar lebih daripada aku sendiri. Itu yang kita baca Al-Quran sebut dalam suratul Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifat orang-orang Ansar dan juga para sahabat, mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri berhajat. Apa-apa hajat mereka, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya, lebihkan orang lain walaupun mereka perlu. Kita tengok Aisyah radhiyallahu anha pula, disebut di dalam hadis ni, aku teringin nak mati dikebumikan di sisi suami aku Rasulullah dan ayahku Abu Bakar, tapi dah Sayyidina Umar minta diutamakan Sayyidina Umar. Aku lebihkan, dia kata, pada hari ini aku utamakan orang lain. Falamma aqbala qila, apabila dia balik, lalu khodam bersuruh kepada Umar, kata, hadza Abdullah ibn Umar qad jaa. Dia baliklah. Wahai Sayyidina Umar, anak kamu dah balik. Apa berita tak tahu, dia nak cerita. Aisyah ni bagi izin ke tak bagi izin ni? Jadi gobra juga. Aisyah ni bagi izin ke tak bagi izin? Macam apakah berita yang dia dibawa pulang oleh Ibnu Umar? Qala irfa'uni, angkat aku. Dia kan dia tidur, angkat aku. Orang sakit kan biasa tidur kan? Angkat dia. Irfa'u fa asnadahu rajulun ilaihi. Lalu Sayyidina Umar disandarkan berhampiran kepada lelaki, maknanya pesuruh ataupun khadam. Faqala ma ladaik, apakah berita di sisimu? Qala alladhi tuhibbu ya Amirul Mukminin. Anak dia kata, berita yang aku bawa ini adalah berita yang kamu suka. Berita yang menyeronokkan kamu, wahai Amirul Mukminin. Azinat, dia telah bagi izin. Aisyah dah bagi izin. Qala, lalu jawab Sayyidina Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak ada apa yang dia sanggup, yang dia mampu luahkan, lahirkan, ungkapkan ketika menerima berita yang seronok, menggembirakan ini. Dia kata, alhamdulillah, ma kana min syai'in ahammu ilayya min zalik. Tidak ada suatu perkara yang penting kepada aku melainkan aku diberi izin untuk dikebumikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebut
Dema ni masa hidup tak sanggup berpisah dengan Rasulullah, mati pun nak dikumikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya apa? Sayang sangat. Cinta sangat kepada Rasulullah ni. Fa idza ana qadaitu fahmiluni. Kalau aku mati besok, usunglah aku, bawalah aku, summa sallim, batu bagilah salam kepada Aisyah, faqul yasta'zinu Umar ibn Khattab. Dia beritahu sekali lagi. Tadi minta izin, dah bagi dah. Kalau betul-betul mati, minta izin sekali lagi. Minta izin sekali lagi. Fa in azinat li fa adkhiluni. Kenapa dia tak kata fadkhulu? Ni budak-budak kitab ni. Kenapa dia kata fa adkhiluni? Apa beza fa adkhilu dengan udkhulu? Jawab. Siapa yang hafal matan bina ni? Malam ni kalau boleh jawab dapat RM10. Angkat tangan. Siapa pelajar kitab Siapa yang pertama angkat tangan, sekolah bagi RM10 lah. Apa beza fadkhulu dengan fa'adkhilu? Apa beza? Pelajar kitab. Angkat tangan. Bezakan terjemahan tu. Apa dia? Apa dia? Kuat-kuat. Telah. Naik RM10 lagi, RM20. Sekolah bagi RM20 ni nak kena faham terjemahan ni. Apa beza fadkhulu dengan fa'adkhilu? Sekali lagi. Okey, apa? Fadkhulu maka masuklah. Fa'adkhilu maka dimasukkan. Masuklah. Okey, salah dapat RM20 Malam ni salah dapat RM20. Besok kita naik lagi. RM30, RM40, RM50 sampai RM100. Okey, lepas ni boleh tuntut di pejabat salah bagi RM20. Okey Masuklah olehmu akan daku. Kalau udkhulu, kenalah kamu masuk. Ni bawalah mayat aku masuk. Kerana bila aku dah mati, mana mayat boleh masuk sendiri dalam kubur. Fa in raddatni rudduni ila maqabiril muslimin. Kalau dia tak bagi izin aku mati besok nak dikebumikan di sisi Rasulullah, tanamlah aku di mana-mana kubur orang Islam. Tak apa. Dia tak berasa hati, cuma dia hajat dia hantu. Dia mempunyai keinginan yang kuat. Kalau Aisyah tak benar kan, besok aku mati besok nak tanam di rumah dia di perkuburan Rasulullah, berhampingan dengan Rasulullah, tanamlah di kubur mana-mana orang Islam. Wa ja'athumul mu'minin Hafsah. Datang pula umur mukminin Hafsah. Siapa Hafsah? Siapa pula Hafsah? Yang disebut umur mukminin juga. Maknanya isteri salah seorang daripada isteri Rasulullah, anak kepada Sayyidina Umar. Marilah pula sebab apa? Ayah nak meninggal dunia ni. Tadi Aisyah isteri Rasulullah, anak Abu Bakar kan? Ini anak Sayyidina Umar Hafsah. Datang pula tusiru ma'aha. Dia kata tasiru ma'aha. Maka datanglah Hafsatun wa ja'at ummul mu'minina Hafsatun wan nisa'u tasiru ma'aha. Dan perempuan-perempuan lain pun datanglah pergi ziarah Sayyidina Umar yang sedang sakit tanat. Falamma ra'ainaha qumna. Jadi perawi hadis ini Umar tadi sebut, Amru tadi sebut, kami pun dikata dengarlah Hafsah juga turut menangis. Lalu orang lain pun datang. Dia masuk. Lalu bila orang ramai datang, dia pun masuklah ke rumah, masuk dalam bilik. Faqalu, lalu ramai orang yang hadir itu kata, ausini ya amirul mukminin, bagilah wasiat. Astakhlif, siapa pengganti kamu? Kamu dah tenang kan? Bagilah wasiat siapa dia yang akan menjadi amirul mukminin selepas kewafatan engkau. Faqala ma ajidu ahaqqa bihadzal amri min haula'in nafar awir rahti. Aku tidak dapati yang paling berhak daripada kumpulan beberapa orang nama ini, allazi tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin wa huwa anhum radin. Tidak ada yang paling layak
yang paling berhak yang pegang jawatan setelah kewafatan aku melainkan beberapa orang yang Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah redha kepada pokok ni. Dalam Rasulullah meninggal dunia, dalam keadaan Rasulullah redha beberapa individu yang akan disebut di sini. Fasamma Aliyan. Lantiklah demo ni Ali, Osman, Zubair, Talhah, Sa'ad, Abdul Rahman. Lantik demo ni. Sebab demo ni Rasulullah redha sebelum Rasulullah meninggal dunia. Sahabat ni semua yang radhiyallahu anhum wa radu'an rapat dengan Rasulullah. Demo ni di antara sahabat yang kancing sangat dengan Rasulullah. Rapat sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Sayyidina Ali, Osman, Zubair, Talhah, Sa'ad, Abdul Rahman. Lantiklah demo ni. Siapa-siapa yang layak daripada kalangan mereka. Yashhadukum Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar menjadi saksi. Dia kata anak dia tadi. Abdullah bin Umar ini menjadi saksi. Aku sebut dia ni. Nama-nama ni dia jadi saksi. Aku mati besok dia jadi saksi. Nama-nama ni dilantik menjadi khalifah, salah seorang daripada mereka. Walaysa lahu minal amri min syai' walaysa lahu minal amri syai'un. Tetapi tidaklah dia layak memegang urusan ini. Anak aku sendiri Abdullah tak layak pegang jawatan khalifah, lantik orang lain. Sedangkan layak. Tapi dia orang tak nak. Ulama-ulama hadis di dalam menghuraikan hadis ini tak nak nampaklah dia jadi khalifah, dia lantik kroni-kroni dia jadi khalifah. Dia bagi tahu anak dia sebagai saksi sahaja. Orang ni yang aku sebut nama ni, tapi dia tidak layak. Padahalnya memang layak, anak Ibnu Umar. Anak dia sendiri kan. Ayah dia sahabat, dia juga adalah merupakan sahabat. Sedangkan sahabat Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah Ta'ala redha. Jadi kata anak dia ni tak layak, tak dipegang, bagi orang lain. Jadi apa kita nak cerita di dalam hadis ini? Nak ceritanya Allah, sahabat ni bila dah bersahabat Rasulullah, mereka kenal Rasulullah, mereka dah bergaul, bergolomang dengan Rasulullah, maknanya tidur bangkit dengan Rasulullah, musafir dengan Rasulullah, bermukim dengan Rasulullah, sembahyang dengan Rasulullah, makan minum dengan Rasulullah ni. Mereka kenal sangat Rasulullah ni. Orang yang sangat mulia, sangat hebat. Banyak pengorbanan, banyak jasa kepada agama Islam. Dan penyebab kepada para sahabat memperolehi hidayah. Yang kita dah baca hadis-hadis yang lepas kan. Dulu kamu masa zaman jahiliah kamu kelahi, sebab aku kamu dapat petunjuk. Dulu kamu miskin, sebab apa? Sebab aku kamu jadi senang lenang. Dulu kamu hina dina, dengan sebab aku kamu jadi mulia. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dia mau kenang tu, teringat Rasulullah ni. Rasulullah dah meninggal beberapa tahun, duk teringat lagi. Sayyidina Bilal, bila Rasulullah SAW wafat, dia pun nak keluar daripada Madinah. Sayyidina Abu Bakar lantik dia juga jadi Bilal. Dia tak boleh nak duduk di Madinah. Dia tengok kubur Rasulullah, tengok suasana rumah Rasulullah ni jadi sebab, jadi susah, jadi sedih sangat kerana berpisah dengan Rasulullah. Dia keluar daripada Madinah, pergi hijrah. Lalu apabila didesak oleh Abu Bakar untuk dia jadi Bilal, jadi muazzin, Bilal tanya balik, kamu memerdekakan dulu tu, memerdekakan aku dulu, kamu nak balasan ke? Kan dia dulu kan hamba Bilal bin Rabah ni. Kena belasah kenapa kan? Yang dia, ada perkataan yang dia sebut ahad. Bila dia belasah oleh orang kafir, letak batu yang besar atas dada dia, ikat tangan, heret di tengah-tengah padang pasir kan? Suruh jadi murtad balik, dia kata ahad. Datang Abu Bakar yang bebaskan dia, memerdekakan dia. Oh, kerana tu ke kamu nak ungkit balik? Bukan kerana tu, aku sayang kepada kamu. Kamu dilantik oleh Rasulullah. Jadi teruskanlah pegang jawatan sebagai Bilal. Dia tak nak, dia teringat. Macam tu para sahabat. Jadi sahabat radhiyallahu anhu ni bukan semua lahir di Madinah, meninggal di Madinah, lahir di Mekah, meninggal di Mekah, tak. Rasulullah wafat sahaja, mereka bertebaran seluruh dunia, pergi musafir, ajak orang dakwah kepada Islam. Sebab tu sahabat-sahabat ada yang meninggal di luar negara. Ada di luar daripada Madinah, di luar daripada Mekah. Dan semasa saya duduk di Karachi, ada seorang disebut oleh guru saya, kami pergi ziarah kubur ni, kubur seorang sahabat Nabi. Saya tak ingat bila dia baca hadis tu, ini sahabat Nabi. Beberapa hari selepas tu dia bawa kami pergi ziarah kubur sahabat. Jadi nak ceritanya apa dia? Bahawa sahabat ni keluar, dia
bila dia meninggal dunia di luar daripada Mekah dan Madinah di atas tujuan dan maksud untuk menyampaikan dakwah. Tapi tak adalah kalangan sahabat ni yang datang ke Malaysia, meninggal di Malaysia ke, tak ada. Nabi-nabi pun tak ada. Sebab kita kena tengok sejarah Malaysia lahir bila, Pakistan, India bila kan. Jadi nak cerita itulah maknanya kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Sama ada ketika mereka masih hidup bersama Rasulullah ataupun Rasulullah telah meninggal dunia. Jadi mereka nak dikebumikan di sisi Rasulullah SAW, tak nak berpisah dengan kekasih mereka. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullaha al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.